Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam program Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati bersama saya, Fahrin Ahmad. Dan seperti mana episod yang lalu, kita akan ke sebuah lokasi yang lain di mana kita akan cuba untuk mencantikkan, menambah baik ataupun makeover lokasi ini. Dan terima kasih kepada penaja utama kami iaitu MTIB, Malaysian Timber Industry Board, serta kerjasama rapat daripada usahawan dan kontraktor tempatan yang pakar dalam bidang masing-masing. Dan pada hari ini, seperti mana yang anda saksikan, saya berada di hadapan restoran Joe Courtyard yang terletak di USJ Hyde, di mana di dalam menjalankan perniagaan hariannya terselit nilai-nilai murni. Nak tahu lebih lanjut, kita berkenalan dengan pemilik tempat ini. Baiklah, sekarang saya bersama dengan pemilik Joe Courtyard, Lieutenant Colonel Bersara Johari Idris, merupakan seorang pesara tentera udara Malaysia. Saya. Betul Saya. Okey, atau sebenarnya lebih mesra kita panggil Uncle Joe. Correct. Saya panggil Uncle Joe. Betul, Okey. betul. Baik, Uncle Joe, sekadar untuk berkongsi lebih lanjut dengan Uncle Joe dan juga para penonton, sebenarnya program ini ada di mana kita akan menziarah satu tempat ke tempat yang lain, di mana setiap daripada lokasi ini mempunyai nilai-nilai murni yang tersendiri. Orang tertanya-tanya juga, Joe Courtyard ni apa latar belakang dan apakah cara mereka memberi kembali kepada masyarakat? Saya mulakan memberi balik itu pada bulan 6 tahun 2020 sehingga sekarang. Okey, bermakna Joe Courtyard sendiri banyak terlibat dalam pemberian makanan kepada mereka-mereka yang memerlukan lah. Penerima makanan yang waktu kita beri itu ada juga yang ingin berusaha. Jadi kebanyakan mereka tak ada modal, tak ada tempat berniaga. So saya dengan wow tadi tanya siapa yang berminat, datang je lah. Berniaga, saya provide stall, saya provide even ada 1-2 tu saya provide modal sendiri. Berniaga lah. Pastinya Uncle Joe bantu pun bagi mereka yang benar-benar memerlukan bantuan dan benar-benar ingin berusaha untuk berniaga. Okey, selain daripada itu juga saya difahamkan yang bahawa tempat ini nak berpindah ke tempat yang baru dengan lebih selesa dan lebih cantik. Kita adalah melihat tempat dia baru, satu tak jauh dari sini. So insya-Allah dalam sebulan 2 lagi. Setakat ni saya rasa Uncle mungkin dah ada tapaknya, tapi belum boleh membayangkan agaknya macam mana gerai-gerai baru dan sebagainya. Tapi jangan risau, kerana dalam program ini kami akan membantu Uncle dan saya akan kenalkan Uncle dengan pereka hiasan dalaman ataupun interior designer kita yang akan membantu kita. So, Uncle, tunjuk saya tempat baru Uncle. Boleh. Okey, jom. Ni. Okey, ni tapak baru tu Uncle Okey. Memang kita nampak luas dan kemudian untuk pengetahuan semua juga, sebenarnya tapak baru ni terletak tidak berjauhan daripada tapak yang lama tu. Kira selang beberapa buah kedai ataupun 30 hingga 50 meter lah. Okey, Uncle, kita nak tanya, kita ada ruang yang sebegini. So apa mungkin dalam bayangan ataupun perancangan Uncle untuk tapak ni? Maintain the stall concept. Putting the courtyard is supposed to use an open space. Yang mana kan orang kita suka Makan kat luar dine kan. outside. You can have anything fancy kat dalam but still people nak makan kat luar. Okey, So I don't know. tapi apa yang menariknya Uncle tu, tadi macam kita katalah, kita bagi kepada para usahawan ataupun peniaga kecil, mungkin ini suasana baru yang lebih cantik untuk mereka lah, untuk mereka berniaga. Okey, jangan risau kalau tidak ada idea dan sebagainya ataupun inspirasi, kita akan bersama dengan pereka hiasan dalaman kita ataupun interior designer kita iaitu Puan Nisa Zul dari Nis Studio. Baik, Nisa, ni kita kenalkan Uncle Joe ni. Uncle Joe nak berniaga ni kat sini ni. So kita bayangkan ada gerai-gerai baru dan sebagainya. Okey, mungkin apa idea daripada Nisa sendiri? So kita disebabkan dekat restoran ni kita dekat corner. So Nisa cadangkan kita ada makanan untuk dining dekat luar dengan kat dalam sebab kebiasaannya orang Malaysia suka melepak dan bersantai di luar. So selain dari itu kita juga ada stall iaitu 6 stall. So kita akan letak dekat area sini dan di corner lah untuk orang nampak dari luar juga. Okey, bagaimana kalau Nisa bayangkan dari segi susun atur tu, macam mana agaknya? So kita akan ada space, sini akan ada dining and then kita akan buat kemungkinan kita akan letak 3 stall di sini dan 3 stall sini. So
orang boleh datang dan boleh tengok semua makanan yang ada lah. Tapi apapun, ini mungkin perancangan kita dari semasa ke semasa kita akan memberikan yang terbaik. Okey, bila bercakap pasal kat luar ni pula malam-malam mesti dari segi lighting macam mana yang Nisa bayangkan? Pencahayaan untuk kawasan ni. So kalau untuk pencahayaan sekarang existing design pun dah ada lampu yang cukup. So kalau untuk menambahkan lagi dekorasi mungkin setiap stall akan ada setiap lampu dia lah. Apa-apa pun inilah menariknya program Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati. Jadi apa lagi? Kita mulakan kerja. Kami daripada Meranti Marshall Sdn Bhd. Kita punya stall ni base pada besi dengan kayu sebenarnya. So untuk penggunaan outdoor ni, so kita lebih prefer pada besi dan kayu lah. So lebih dia akan tahan lama lah. Ya, betul. So biasanya kalau kegunaan untuk stall ni, dia apa yang perlu untuk kalau kita nak providekan untuk kita punya gerai-gerai ni? Biasanya stall kat bawah punya base tu ada storage lah. Lepas tu Okay. dekat atas tu mungkin kita ada storage juga untuk letak barang macam tu lah. So ukuran dia Ukurannya kita kena perlu untuk masakan Aha. untuk ruangan Ukur ni. dulu, okey. Lepas tu daripada segi ruangan ni lah kita akan provide lah stallnya saiznya berapa. kalau kita nak letak stall tu, dia boleh letak sini ke kita boleh movekan dia ke sana? Itu depend pada owner lah. Kalau kata nak letak direct macam ni pun tak ada masalah. Nak macam ke sini pun tak ada masalah. So dia boleh je lah move Boleh. mana-mana? Lagi satu kita punya stall ni mobile. Jadi boleh balik, boleh bergerak-gerak. Beroda? Roda je. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Mat Pishal bin Abdul Rauf. Nama syarikat saya ialah Meranti Marshall Sdn Bhd. Kami telah beroperasi selama hampir 30 tahun. Kami mempunyai lebih daripada 100 orang pekerja dan mainly terlibat dalam pengeluaran, pengedaran dan juga pembekalan perabot-perabot berasaskan kayu dan juga besi. Dari segi MTIB, badan tersebut merupakan bapa kepada, saya anggap sebagai bapa kepada Meranti Marshall lah. Banyak menyumbang kepada perkembangan dan progres pembesaran, menaikkan teknologi Meranti Marshall itu sendiri. Antara beberapa sumbangan yang agak ketara adalah mesin-mesin kita yang berteknologi tinggi. Okey, Joko Yat ini merupakan salah satu kita anggap sebagai social responsibility kita lah, CSR kita, yang mana kita banyak sebelum ini menyumbang kepada perabot-perabot yang diperlukan oleh Mahat Tahfiz, sekolah agama dan sebagainya, dan ini merupakan satu usaha kita lah untuk membantu usahawan baru dan juga usaha-usaha baik, membantu membina peniaga-peniaga baru. Jadi kita akan menyumbang beberapa food stall, meja dan juga kerusi yang insya-Allah boleh dimanfaatkan oleh tuan tersebut. Untuk membuat satu food stall itu akan makan masa juga, tetapi dalam hal ini kerana kita memerlukan dia cepat, jadi insya-Allah dalam masa 2 minggu kita akan siapkanlah 5 unit food stall yang diperlukan. Antara kayu yang biasa kita gunakanlah ialah nyatuh, dan kalau berbentuk kayu keras kita pakai kayu merbau dan juga kayu keruing. Kita amat berterima kasih kepada pihak MTIB memberi peluang kita untuk memperkenalkan produk kita, jenama kita, supaya lebih ramai lagi kenal adanya Meranti Marshall dan juga jenama kita yang biasa kita gunakan sebagai Marshall. Anda terus bersama dengan saya dalam Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati. Dan tadi kita dah melihat bagaimana di lokasi Joe Courtyard ini semua pihak bertungkus-lumus memberikan yang terbaik untuk projek ini. Dan kini kita akan mendengar
sedikit pendapat daripada pihak kontraktor yang menyumbang kabarnya tempoh hari mereka menghadapi cabaran dan dugaan ditimpa musibah banjir. Teruskan bersama dengan saya. Baiklah, kini saya bersama dengan Encik Umar dari Meranti Marshal Sdn Bhd dan juga pereka hiasan dalaman kita iaitu Nisa yang akan bersama-sama untuk berbincang mengenai apa yang akan kita lakukan di sini pada hari ini. Baik, sebelum itu kita nak tanya pada Encik Umar lah. Jadi Encik Umar, mungkin kita boleh berkongsikan serba sedikit lah tentang apa cabaran untuk menyiapkan projek kita kali ini. Yang pertama sekali, pada bulan lepas kita digemparkan dengan banjir lah. Jadi hampir-hampir kilang kami affected by banjir itu sendiri. Tapi alhamdulillah di sekeliling dia 2 kilometer ada yang pekerja kami seramai 20 orang, 20 rumah lah kiranya dipenuhi dengan air, banjir dan sebagainya. Jadi sedikit sebanyak terganggu sedikitlah pembuatan. Okey. Tapi nampak gaya gerai-gerai barang-barang ni semua tak rosak lah Tak. Itu yang lega tu. Okey. Okey, selain daripada itu juga mungkin kalau kita melihat daripada gerai, meja serta kerusi yang ada ni, mungkin ramai juga nak tahu tentang material apa yang digunakan. Pertama sekali kita boleh nampak kita menggunakan kayu nyatu. Di bingkainya kita pakai besi lah. Pada meja dan juga kerusi kita pakai nyatu pada top dia dan pada kakinya kita pakai besi. Okey, kalau boleh dikongsikan juga mungkin serba sedikit keunikan ataupun kelebihan kayu nyatu ni. Okey, kayu nyatu ni pertama sekali dia solid wood. Tahanlah dengan cuaca panas dan juga kalau kena air tu insya-Allah lah dia tahan. Yang gerai ni senang nak maintain, hanya perlukan guna kain dan sedikit lembapan, kita lap sahaja. Dan lagi pun sesuai untuk outdoor Ya betul. Okey, sekarang kita nak tanya pada Nisa. Okey, Nisa, kita dah melihat sendiri gerai, meja dan juga kerusi yang telah disumbangkan oleh pihak Meranti Marshal ini. Jadi apa pendapat Nisa? So bagi Nisa suka tengok dia punya detail. So macam kalau kita tengok detail dekat stall tu, dia macam ada handle untuk tolak. So handle tu yang macam movable lah, macam senang kita nak move. Lepas tu ikutkan kalau kita tengok meja pun nampak ringan je kan. So maknanya kalau biasalah orang Malaysia suka datang lepak ramai-ramai. So biasanya kita letak macam meja, diorang akan macam together kan. Betul Nisa, dan antara yang menarik perhatian saya juga adalah sebenarnya warna semula jadi kayu tu yang ada kat situ. Okey, mungkin ramai juga tak perasan dan Nisa belum komen lagi tentang roda yang ada kat bawah tu dan juga bagaimana agaknya mudahnya susun atur ni nanti. So kalau ikutkan susun atur tu daripada awal kita punya initial plan is letak 6 stall right. Macam dekat sini dengan kat belakang sana. Tapi disebabkan kita ada roda dia, so dia macam favor kepada penjual tu lah nak letak kat mana or depends on owner rasa macam from time to time kita rasa nak tukar ubah movement ke. Dan di kesempatan ini juga kita nak bertanyakan pada Encik Umar lah sebagai wakil daripada Meranti Marshal Sdn Bhd, apa harapan kepada sumbangan yang telah diberikan kepada projek kita kali ini? Okey, harapan kami ialah pertama sekali tentu untuk membantu peniaga-peniaga yang terjejas dengan banjir dan juga terjejas dengan PKP lah. Kita dapat tahu ramai yang gulung tikar, ada yang baru nak bermula balik daripada kosong, dan kita harap dengan bantuan kami yang ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk mulakan kehidupan yang barulah dan juga perniagaan. Itu yang paling penting sekali lah. Baik, saya pasti para peniaga juga mengucapkan sangat-sangat berterima kasih dan sangat menghargai sumbangan daripada Encik Umar dan juga daripada syarikat. Apa-apa pun sebenarnya, setakat ni yang saya tengok memang sangat-sangat menarik. Saya tak sabar nak tengok susun aturnya nanti bila kita dah susun semua sekali kan. Tapi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Umar dari Meranti Marshal Sdn Bhd dan juga Nisa, lepas ni kita kena susun-susun ni. Teruskan bersama dengan kami.
Baik, ini yang paling seronok sekali apabila kita bersama kembali dengan Tuan Empunya lokasi ini. Uncle Jo, apa khabar Uncle Jo? Alhamdulillah. Lama juga kita berjumpa. Ya. Terus kekal sihat. Tapi yang penting kali ni tempat ni dah menerima gerai-gerai dan meja kursi yang baru. Apa perasaan Uncle? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah syukur. Apa yang kita cita-cita untuk peniaga-peniaga dan pelanggan dan sebagainya ialah gerai yang baru, setup yang baru, kedai yang baru. Alhamdulillah. Dan juga makanan yang lebih sedap. InsyaAllah. Okey, tapi Uncle, kalau kita dah tengok kepada gerai-gerai ni, kalau saya tengok antara ciri-ciri menariknya beroda, kita nampak ringan dan sebagainya, dan kemudian gerai yang nampak daripada kayu yang natural semua. Apa perasaan Uncle melihat pada kualitinya? Sama macam makanan. Sama macam makanan. Mata kita tu akan tengok makanan dulu kemudian baru rasa. Sama juga dengan gerai. Bila orang nampak gerai yang cantik macam ni, kemudian dengan sendirinya jiwa, raga, rasa nak pergi ke gerai itu dan mencuba. Nampak tak? Inilah menariknya bila kita bercakap dengan orang lama yang berfalsafah. Tapi saya suka Uncle. Memang menarik tu. Baik, mungkin Uncle pun dah sedia maklum juga sebenarnya tempoh hari kontraktor yang menyumbang ni juga sebenarnya terkesan dengan banjir yang berlaku di sekitar Lembah Kelang ni. Kan? Jadi mungkin Uncle sendiri ada pengalaman dengan banjir tempoh hari dan juga membantu pihak-pihak yang terkesan? Itu yang terkesan ni selalu banyak. Jadi aku nak bantu banyak. Saya cuma teruskan apa yang saya duk buat dulu. Macam for the last 2 minggu yang sehingga hari ni kita di Bukit Lancung lah. Jadi masak untuk 1000 keluarga setiap hari, lunch and dinner, sebab dapur dia orang tu dah memang tak boleh pakai. Jadi untuk banjir juga, satu daripada stall ni akan saya serahkan kepada mangsa banjir dari Kampung Tengah. Dia akan buat laksa dengan mi sup Kedah tu, rasa saya lah. InsyaAllah itu yang kita boleh tolong. So terima kasih banyak kepada penganjur, terima kasih kepada MTIB. Baik, dengan apa yang ada dan disumbangkan, boleh kita katakan sebagai projek ataupun usaha murni kita kali ini, di dalam program ini, apa harapan Uncle bukan saja untuk lokasi ini tetapi juga untuk peniaga ataupun usahawan di luar sana? Pada usahawan yang penting sekarang ni ialah mencari lokasi untuk berniaga. Dia bukannya mudah nak cari kedai sendiri dan sebagainya. Saya cuma bagi peluang tempat untuk dia orang berniaga supaya apa yang duit ada sedikit untuk modal tu dilaburkan di sini, yang lain tu tak payah dirisaukan oleh orang yang nak memula nak berniaga. Itu sajalah. Okey, dan ini saya nak beri peluang pada Uncle sendiri. Ini bukan kepada peniaga tapi kepada mereka di luar sana, ajak mereka beramai-ramai datang ke Jo Kok Yat. Silakan Uncle. Bezanya Jo Kok Yat ni ialah selalunya satu kedai, tuan kedai tu yang punya semua makanan. Dekat Jo Kok Yat ni makanan daripada gerai-gerai dan peniaga-peniaga. Jadi kalau nak variety masakan individual yang rasa di rumah dijual di sini, ialah peniaga-peniaga yang berniaga di stall ni. Itu saja yang Jo Kok Yat boleh offer. Makanan daripada west, east, tengah, barat, semua ada dekat stall. Macam-macam ada. InsyaAllah. Waktu berniaga tu pukul Waktu berniaga ni, kita berniaga dari selepas asar sehingga pukul 12 malam. Jadi apa lagi, pastikan anda datang beramai-ramai ke Jo Kok Yat. Terima kasih Uncle. Terus selamat berjaya. Okey, bersama Nisa sekarang ialah diffuser dan essential oil daripada Aromatic World Enterprise. So ini adalah sumbangan kepada Uncle dan Jo Kok Yat lah. Dan kita boleh lihat sekarang depan kita ada 4 bauan, iaitu yang Nisa tahu kita ada rose, peppermint. So every bauan ni dia ada macam dia punya spesifik lah. So macam yang Nisa tahu, peppermint untuk energizing booster. So kalau Uncle tengok, kita ada calming sensation. Okay, so diffuser ni juga dia boleh guna remote lah. So macam kita ada colour, and then Uncle boleh letak dekat mana-mana yang Uncle nak. So kalau Uncle nak letak kat mana? Kalau di Jo Kok Yat, saya letak dekat cashier. Okay. Orang yang datang tu nak bayar pun tumpangi. Betul. So dia rasa macam inviting lah. Terima kasih kepada Aromatic World Enterprise. So Uncle ada nak cakap apa-apa? Terima kasih kepada
exotic smell, aromatic and cool, insyaAllah. Apa yang disponsor ni akan dimanfaatkan. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kami berharap dengan sumbangan produk kami ini akan dapat menyegarkan suasana di dalam restoran Jewel Courtyard dan menarik lebih ramai pengunjung dan juga akan dapat membantu peniaga-peniaga di lokasi ini. Nama saya Muhammad Noor bin Muhammad Zahar, selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Palma Brand Eksklusif Sdn Bhd. Palma Brand ditubuhkan pada tahun 2012 dan sehingga kini hampir mencecah 10 tahunlah usaha syarikat. Okey, kelebihan produk-produk yang dikeluarkan oleh Palma Brand adalah kita dengan inovasi tersendiri menghasilkan produk berasaskan daun gaharu itu sendiri yang kita proses dan kita jadikan produk seperti teh tarik gaharu. Kemudian kita jadikan juga sebagai biskut gaharu yang mana memberi manfaat kepada setiap pengguna yang menggunakannya lah. Sebenarnya apabila saya mengetahui tentang penglibatan aktiviti pihak Palma Brand bersama restoran yang menyediakan tapak percuma dan sebagainya, saya sangat gembira dan berbesar hati kerana secara tidak langsung kami sebagai industri dapat bersama dengan mereka, dapat memahami lebih rapat daripada industri produk kepada orang ramai, terutama golongan-golongan yang disebutkan tadi lah. Okey, buat pengguna di luar sana yang ingin mendapatkan produk keluaran Palma Brand eksklusif Sdn Bhd, boleh layari kita punya website di www.palmabrandmalaysia.com. Sekian saja paparan episod kali ini dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam projek makeover restoran Jewel Courtyard. Sehingga kita bertemu lagi minggu hadapan dalam satu lagi episod Sentuhan Kayu Dekorasi dari Hati bersama saya, Fahrin Ahmad. Assalamualaikum.